Salam sejahtera, nama saya Yohana Elia Jamoni dari Kumpulan 4. Saya akan membentangkan tentang agama-agama samawi yang kita telah pelajari pada bab 2 yaitu manusia dan agama. Sebelum itu, adalah lebih baik jika saya menjelaskan serba sedikit tentang agama-agama samawi sebelum rakan-rakan yang lain membentangkan tentang persamaan dan perbezaan agama-agama samawi dari pelbagai aspek. Apakah itu agama samawi? Agama samawi ini dikenali sebagai agama Ibrahimik atau agama Ibrahimiyah. Dalam bahasa Arab as-samawat pula, samawi bermaksud langit. Oleh itu, boleh disimpulkan juga bahwa agama samawi ini bermaksud agama langit. Mengapakah agama samawi dikenali sebagai agama langit? Hal ini karena agama samawi merupakan agama yang turun dari langit berlandaskan wahyu Tuhan. Wahyu tersebut diturunkan melalui nabi-nabi dan kemudiannya disebarkan kepada umat lain. Antara contoh-contoh agama samawi ialah agama Kristen, Islam, dan juga Yahudi. Ketiga-tiga agama ini merupakan agama yang tertua di dunia. Agama ini telah wujud sejak sekitar 1000 tahun yang lalu atau lebih daripada itu. Agama ini dianuti lebih daripada separuh jumlah penduduk di dunia, di mana agama samawi memperoleh majoriti berbanding agama budaya. Seperti yang kita lihat di sini, ketiga-tiga gambar tersebut menunjukkan tempat-tempat ibadah bagi ketiga-tiga agama-agama samawi. Terdapat berbagai persamaan dan perbezaan agama-agama samawi, namun apa yang boleh disimpulkan di sini ialah ketiga-tiga agama tersebut mempercayai bahwa Tuhan itu Sang Pencipta. Mereka juga percaya kepada rasul-rasul dan kitab Allah walaupun mempunyai kitab-kitab suci yang berbeza. Agama-agama samawi mempunyai beberapa persamaan. Yang pertama yaitu mempunyai kitab suci, mempunyai peraturan hukum-hukum, mempunyai amalan keagamaan, menegakkan keadilan sejagat, dan mempercayai perkara gaib. Sekarang kita akan membincangkan perbezaan agama-agama samawi dari aspek kepercayaan dan halal haram. Bagi agama Islam, ia mempunyai dua rukun, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Bagi rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadah. Kedua, sembah yang 5 waktu. Ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji. Bagi rukun iman pula, yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab suci, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari akhirat, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Untuk agama Kristen pula, ia mempunyai 5 doktrin utama. Yang pertama, the original sin. Yang kedua, the sonship of God. Dan yang ketiga, the divinity of Jesus, the Holy Trinity. Dan yang terakhir, the crucifixion Jesus. Sekarang kita memasuki perbezaan agama-agama samawi dari aspek halal dan haram. Oke, ini tentang penyembelihan bagi agama Islam dan agama Yahudi. Jadi untuk agama Islam, tukang sembelih haiwan tidak menekankan jantina, usia, latar belakang. Boleh memakan daging yang disembelih oleh ahli kitab dan peralatan menyembelih mesti tajam. Manakala bagi agama Yahudi, hanya orang tertentu sahaja yang boleh menyembelih haiwan. Orang yang menyembelih haiwan itu dipanggil shochet. Dan yang kedua, tidak boleh memakan daging yang disembelih oleh agama lain. Dan yang ketiga, peralatan menyembelih mesti dalam keadaan sempurna. Selamat sejahtera, nama saya Reguel Juliet Robert dan hari ini saya akan membentangkan tentang kepercayaan agama-agama samawi. Kepercayaan pada umumnya bermaksud pengakuan akan kebenaran sesuatu perkara. Ia juga merupakan suatu keyakinan terhadap Tuhan, roh, perkara gaib atau suci yang menghasilkan suatu bentuk penyembahan. Seterusnya, persoalan kepercayaan dalam suatu agama boleh dirujuk pada kitab panutan setiap agama. Kepercayaan yang disandarkan kepada sumber samawi adalah lebih benar dan tepat dibandingkan dengan sumber adat dan budaya manusia.
Agama yang pertama ialah agama Yahudi. Agama Yahudi mempunyai dua aliran, yaitu aliran yang pertama dan aliran kedua. Aliran pertama bermaksud agama Yahudi mempercayai bahwa Tuhan bersifat Maha Esa dan Maha Pengasih. Aliran kedua pula, agama Yahudi mempercayai bahwa Tuhan hanya khusus bagi penganut Yahudi saja. Aliran ini juga berpendapat bahwa Tuhan bersifat pembenci dan membalas dendam kepada semua suku dan bangsa lain selain Yahudi. Abad ke-19, orang Yahudi menyebut nama Tuhan mereka sebagai Yahweh, kemudian disebut sebagai Yehova, dan akhir sekali disebut sebagai Yahweh. Nama-nama lain bagi Tuhan selain Yahweh dan Yehova ialah Elohim, Adonai, dan Secina. Agama Yahudi juga mempunyai 13 asas kepercayaan yang dikenali sebagai rukun imam Yahudi. Rukun yang pertama ialah percaya kepada Tuhan Maha Pencipta. Yang kedua, percaya kepada keesaan Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan tidak bertubuh. Yang keempat, percaya bahwa Tuhan itu abadi. Yang kelima, percaya bahwa Tuhan adalah tumpuan pengabdian. Yang keenam, percaya kepada kata-kata yang diucapkan oleh nabi-nabi. Yang ketujuh, percaya bahwa Musa adalah nabi yang terbesar. Yang kedelapan, percaya kepada hukum yang diwahyukan kepada Musa. Yang kesembilan, percaya bahwa hukum tersebut tidak berubah. Yang kesepuluh, percaya bahwa Tuhan Maha Mengetahui. Yang ke-11, percaya kepada ganjaran dosa dan pahala dari Tuhan. Yang ke-12, percaya kepada kedatangan Mesaya. Dan rukun yang terakhir ialah percaya kepada kebangkitan semula selepas mati. Agama yang kedua ialah agama Kristen. Secara asasnya terdapat 3 aliran mazhab utama dalam agama Kristen, yaitu Roman Katolik, Protestan, dan Evangelikal. Namun kini mempunyai aliran-aliran baru seperti Basel, SDA, SIB, Anglican, Gereja Yesus Benar, Jehovah's Witnesses, PCS, Mormon, dan sebagainya. Holy Bible merupakan kitab suci dalam agama Kristen, dan ia terbahagi kepada 2 bahagian, yaitu Old Testament, yaitu Perjanjian Lama, dan New Testament, yaitu Perjanjian Baru. Kitab suci agama Yahudi, yaitu Old Testament, merupakan sebahagian dalam kitab suci agama Kristen. Terdapat 5 doktrin utama dalam agama Kristen, yaitu yang pertama ialah doktrin dosa warisan, yang kedua doktrin anak Tuhan, yang ketiga doktrin ketuhanan, yang keempat doktrin kesucian Trinity, dan yang kelima doktrin penyaliban Yesus. Agama yang ketiga ialah agama Islam. Konsep kepercayaan di dalam agama Islam disebut sebagai akidah yang berasal daripada kata dasar bahasa Arab, yaitu akadah. Agama Islam mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah. Agama Islam berpandukan kepada Al-Quran sebagai sumber utama dan sunnah Rasulullah, yaitu hadits-hadits Nabi, sebagai sumber kedua. Agama Islam juga yakin bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Agama Islam mempunyai 6 rukun iman, yaitu yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada Rasul dan Nabi, yang keempat beriman kepada kitab, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan rukun iman yang terakhir ialah beriman kepada qada dan qadar. Agama Islam juga mempunyai 5 rukun, yaitu rukun yang pertama ialah mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat menunaikan zakat, dan rukun yang terakhir ialah menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Salam sejahtera, saya Christabel Edmund Johnny akan membentangkan konsep ibadah agama-agama Samawi dan juga konsep dosa pahala agama-agama Samawi. Ibadah merupakan suatu amalan dalam agama dalam bentuk aktiviti atau perlakuan manusia dengan tujuan untuk menyembah Tuhan. Bagi agama Islam, tempat ibadat mereka ialah masjid.
umat Islam juga wajib mengerjakan solat 5 waktu sehari, yaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, dan juga solat isya. Selain itu, umat Islam juga wajib berpuasa sebulan pada bulan Ramadan. Mereka berpuasa dengan menahan diri dari makan dan minum, serta membuat tindakan yang boleh menyebabkan pembatalan puasa dari terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Pada bulan Ramadan, ganjaran pahala adalah berganda berbanding pada bulan-bulan biasa. Oleh itu, umat Islam digalakkan untuk banyak melakukan amalan sedekah dan amalan baik yang lain. Di samping itu, umat Islam juga menyambut perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Awal Muharram. Bagi agama Kristian, tempat ibadat mereka ialah gereja. Di gereja, penganut Kristian melakukan upacara ritual agama yang dikenali sebagai 7 sakramen, yaitu sakramen pembaptisan, sakramen ekaristi, sakramen penguatan, pernikahan, sakramen imamat, sakramen pengakuan dosa, dan juga sakramen pengurapan orang sakit. Mereka mengamalkan puasa dengan mengelakkan daripada makan daging dan menyambut perayaan seperti Hari Krismas dan Hari Paskah. Bagi agama Yahudi pula, rumah ibadah mereka ialah sinagog. Mereka mempunyai 3 waktu sembahyang, iaitu Sacharit yang merupakan morning prayer, Mincha iaitu afternoon prayer, dan Arvit iaitu nightfall prayer. Yom Kippur atau Hari Pendamaian merupakan hari yang paling suci bagi penganut agama Yahudi. Mereka berpuasa selama 25 jam terhitung dari terbenamnya matahari. Penganut agama Yahudi juga menyambut perayaan seperti Hari Sabat dan Hari Raya Paskah. Secara umumnya, dosa ini adalah suatu balasan buruk yang terhasil daripada perbuatan yang jahat, manakala pahala ini adalah suatu balasan baik yang terhasil daripada perbuatan dan amalan yang baik dalam satu-satu agama. Dalam agama Islam, dipercayai bahawa setiap manusia dilahirkan suci tanpa dosa dan hanyalah dikira berdosa apabila melakukan perbuatan keji yang akan menyebabkan balasan neraka. Manakala, ganjaran syurga pula hanyalah untuk mereka yang melakukan kebaikan. Mereka juga digalakkan untuk sentiasa meminta ampun Allah dalam pelbagai cara seperti doa, kerana umat Islam mempercayai bahawa Allah bersifat Maha Pengampun. Selain itu, bagi agama Kristian, perbuatan menyalahi perintah Tuhan dianggap sebagai berdosa. Agama Kristian mempercayai bahawa Nabi Adam dan Hawa telah menyebabkan dosa warisan atau dikenali sebagai original sin. Apabila seorang penganut Kristian melakukan kesalahan, mereka haruslah mengakui dosa dan memohon keampunan kepada Tuhan di hadapan seorang paderi dalam upacara confession. Seterusnya, bagi agama Yahudi, perbuatan jahat dianggap sebagai berdosa. Bagi penganut Yahudi, Yom Kippur merupakan hari yang suci bagi mereka dan juga merupakan hari penebusan dosa bagi mereka. Pada hari tersebut, mereka berpuasa dan bertaubat untuk mendapatkan keredaan Tuhan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Rachel Dian Roslan, nomor metrik 2021612572. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang konsep haram dan halal bagi agama-agama samawi. Konsep haram dan halal adalah berbeza bagi sesetengah agama. Kumpulan kami telah mengkaji 3 jenis agama samawi, yaitu agama Islam, agama Kristian, dan agama Yahudi. Pertama sekali, kita perlu tahu apa itu haram dan halal bagi agama-agama ini.
Ini merupakan konsep halal dan haram bagi ketiga-tiga agama tersebut. Konsep haram dan halal jelas ditunjukkan dalam aspek pemakanan. Oleh itu, saya akan menerangkan tentang konsep haram dan halal dalam aspek pemakanan. Yang pertama sekali ialah agama Islam. Halal merujuk kepada makanan yang dibenarkan atau tidak dilarang pengambilannya. Manakala haram pula ialah makanan yang tidak dibenarkan atau dilarang pengambilannya. Agama yang kedua yaitu agama Kristen. Terdapat pelbagai mazhab yang menetapkan hukum haram dan halal. Namun, terdapat dua agama yang jelas menerangkan secara terperinci tentang apa yang haram dan halal bagi mereka. Agama ini ialah Roman Katolik dan Seventh-day Adventist. Agama yang ketiga ialah agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, halal disebut sebagai kosher, yang membawa maksud makanan yang suci dan dikira suci jika penyediaannya mengikut cara-cara yang ditetapkan. Seterusnya pula, haram disebut sebagai trefah, yaitu makanan yang disembelih mengikut cara yang salah. Makanan yang disembelih mengikut cara yang salah akan dianggap sebagai haram karena ia tidak mengikut penyediaan makanan yang ditetapkan, dan hal ini membuatkan makanan tersebut dianggap sebagai haram dan umat agama Yahudi dilarang untuk mengambil makanan tersebut. Saya akan menerangkan tentang konsep halal dan haram dalam agama Islam. Saya telah senaraikan beberapa ciri makanan yang halal dan haram. Pertama sekali kita akan lihat apakah ciri-ciri makanan yang halal. Yang pertama, makanan tersebut tidak diharamkan dalam Al-Quran atau hadis. Ia perlulah dinyatakan halal dan dibenarkan umatnya untuk makan dan ditulis di dalam Al-Quran. Yang kedua pula, makanan tersebut perlulah bersih. Contohnya, ia tidak akan memudaratkan kesehatan manusia dan tidak akan merosakkan kewarasan akal. Makanan yang merosakkan kewarasan akal akan dianggap haram. Yang ketiga, makanan yang telah disediakan atau binatang yang disembelih untuk dimakan perlulah disembelih atau disediakan dengan nama Allah dan bukanlah untuk tujuan-tujuan lain yang tidak jelas tujuannya. Seterusnya, kita akan lihat pula bagi makanan yang haram. Ciri-ciri makanan yang haram yang pertama ialah makanan tersebut telah dinyatakan haramnya dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya dalam Al-Quran telah tertulis di situ bahwa makanan itu haram, oleh itu umat-umatnya tidak dibenarkan untuk menyentuh atau memakan makanan tersebut. Yang kedua, makanan yang boleh memudaratkan kesehatan badan dan kewarasan akal. Apa-apa makanan yang boleh mencemarkan badan manusia dan juga pikiran manusia akan dianggap haram. Ciri yang ketiga ialah binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Contohnya, makanan atau binatang yang disediakan bagi tujuan penyembahan berhala. Makanan tersebut akan dianggap haram dan umat-umat Islam tidak dibenarkan untuk menyentuh atau mengambil makanan tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri makanan yang halal dan haram bagi agama Kristen. Kita akan lihat kepada ciri-ciri makanan yang halal terlebih dahulu. Ciri yang pertama ialah binatang tersebut perlulah mempunyai kuku belah dan memamah biak. Umat Kristen hanya dibenarkan untuk memakan binatang yang mempunyai kuku belah dan memamah biak.
Contoh haiwan yang mempunyai kuku belah dan memamah biak ialah kambing, rusa, dan lain-lain. Seterusnya, umat Kristian juga dibenarkan untuk memakan binatang yang mempunyai sisik dan sirip, seperti ikan air tawar dan ikan laut. Yang ketiga, umat Kristian dibenarkan untuk memakan binatang yang bersayap, melompat, dan merayap. Contoh haiwan untuk jenis ini ialah seperti belalang. Ciri-ciri makanan yang haram bagi agama Kristian ialah haiwan yang tidak berkuku belah atau tidak memamah biak. Umat Kristian adalah dilarang untuk memakan binatang ini. Contoh haiwan yang tidak berkuku belah atau tidak memamah biak ialah seperti unta, pelanduk, dan juga arnab. Ciri yang kedua ialah umat Kristian dilarang untuk memakan binatang yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Haiwan yang tidak mempunyai sirip dan bersisik yang tinggal di laut, yang tinggal di air, maafkan saya, ialah udang dan ketam. Oleh itu, terdapat agama Kristian yang tidak dibenarkan untuk memakan binatang seperti udang dan ketam ini. Ciri yang ketiga ialah makanan untuk persembahan berhala. Makanan yang telah disediakan untuk tujuan persembahan berhala adalah dilarang bagi umat Kristian untuk memakan makanan ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri makanan yang halal dan haram bagi agama Yahudi. Ciri-ciri makanan yang halal yang pertama ialah minuman arak. Agama Yahudi membenarkan umatnya untuk meminum minuman arak, namun hanya dalam kadar yang tertentu sahaja. Agama Yahudi melarang umatnya untuk meminum arak secara berlebihan. Selain itu, agama Yahudi juga turut membenarkan umatnya untuk memakan ikan yang mempunyai sirip, sisik, dan insang. Contoh ikan yang mempunyai sirip, sisik, dan insang ialah ikan tuna, ikan salmon, dan lain-lain. Yang ketiga, umat Yahudi dibenarkan untuk memakan semua jenis gelatin dan keju, namun gelatin dan keju tersebut perlulah datang dari binatang yang kosher sahaja. Yang terakhir sekali, umat Yahudi dilarang untuk memakan daging dan susu pada waktu yang sama. Jika mereka ingin memakan daging dan susu, waktu makan bagi daging dan susu itu perlulah diasingkan dan tidak dibenarkan untuk dimakan pada waktu yang sama. Seterusnya, kita akan lihat kepada ciri-ciri makanan yang haram bagi agama Yahudi. Pertama sekali, agama Yahudi melarang umatnya untuk memakan barli, gandum, dan oat pada hari biasa. Namun, barli, gandum, dan oat ini adalah kosher, yang bermaksud halal, pada waktu perayaan Passover. Yang kedua, agama Yahudi melarang umatnya untuk memakan dan menyentuh apa-apa potongan daripada haiwan babi. Yang ketiga, agama Yahudi melarang umatnya untuk memakan makanan laut yang tidak mempunyai sirip, sisik, dan insang. Contoh makanan laut ini ialah ketam, udang, dan kerang. Terakhir sekali, agama Yahudi melarang umatnya untuk memakan potongan daging
yang tidak mengikut cara penyembelihan yang kosher. Agama Yahudi mempunyai tetapan penyembelihannya yang tersendiri. Oleh itu, daging yang disembelih yang tidak mengikut tetapan tersebut akan dianggap trefah, yaitu haram. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera dan salam YTM di hatiku. Nama saya Giselle Emelina Valentine dan saya akan membentangkan tentang kehidupan selepas mati bagi agama Samawi. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam menggunakan konsep azab kubur di mana ianya adalah tempoh selepas kematian. Dalam sistem kepercayaan Islam, selepas kematian, roh seseorang itu akan melalui suatu peringkat yang digelar berzak. Berzak ialah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Berzak menjadi tempat persinggahan sementara bagi jasad makhluk sampai dibangkitkan pada hari kebangkitan. Apabila pengebumian tamat dan orang terakhir di upacara itu telah melangkah 70 langkah dari kubur, malaikat Munkar dan malaikat Nakir akan menegakkan mayat dalam kubur dan menanyakan 3 soalan. Pertama, siapakah Tuhanmu? Kedua, siapakah nabimu? Dan yang ketiga, apakah agamamu? Seseorang yang soleh akan menjawab soalan secara betul dengan mengatakan bahawa Tuhan mereka ialah Allah, Nabi mereka ialah Muhammad, dan agama mereka ialah Islam. Jika si mati menjawab soalan secara betul, kebangkitan akan menantikan mereka. Namun, jika mereka tidak menjawab seperti yang telah disebutkan, mereka akan menderita di azab kubur hingga hari pengadilan. Seterusnya ialah agama Kristian. Bagi agama Kristian, kematian itu bermakna mengejar pencapaian untuk memasuki syurga yang dijanjikan Tuhan untuk penganut Kristian yang taat dan tidak melakukan dosa mengikut ajaran Kristian. Setiap perbuatan di dunia yang dilakukan hanyalah untuk mengejar dan mencapai ganjaran, memasuki syurga, dan mengelakkan dicampak ke dalam neraka yang penuh azab. Agama Kristian menekankan kepada ganjaran pada kehidupan selepas mati dan mengajak penganutnya bersedia dan mempersiapkan diri dengan perbuatan dan amalan baik di akhir kehidupan selepas mati nanti. Maka, penganutnya akan beroleh ganjaran elok dan nikmat setimpal dengan kebaikan di dunia. Yang terakhir ialah agama Yahudi. Agama Yahudi adalah unik sedikit kerana bagi mereka, mereka tidak pasti apa yang akan berlaku selepas mati. Namun, terdapat beberapa kemungkinan tanggapan yang muncul selama berabad-abad. Tanggapan pertama, Olam Haba. Olam Haba secara literal bermaksud dunia yang akan datang dalam bahasa Ibrani. Teks rabbinik menggambarkan Olam Haba mempunyai versi indah di dunia ini. Ia adalah alam fizikal yang akan wujud pada akhir zaman setelah Mesias telah datang dan Tuhan telah menghukum orang-orang yang hidup dan yang mati. Orang yang mati akan dibangkitkan untuk menikmati kehidupan kedua di Olam Haba. Seterusnya, Gehenna. Gehenna dilihat sebagai tempat hukuman bagi mereka yang menjalani kehidupan yang tidak bermoral. Walau bagaimanapun, masa yang dapat dihabiskan oleh jiwa seseorang di Gehenna adalah terhad kepada 12 bulan, dan para rabi berpendapat bahawa walaupun di Gates of Gehenna, seseorang dapat bertobat dan menghindari hukuman. Selepas dihukum di Gehenna, jiwa dianggap cukup murni untuk memasuki Gan Eden. Gan Eden dipahami sebagai syurga bagi mereka yang hidup sejati. Gan Eden dimaksudkan sebagai tempat untuk jiwa setelah kematian
atau untuk orang yang dibangkitkan ketika olam haba datang tidak jelas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.